Mia terus sambar pergelangan tangan kanan, tarik TJ menuju ke arah rumpun buluh kuning. TJ tetap tak nak pergi dan terus berdiri kaku. Mula-mula TJ berkeras lah tak nak pergi. Akhirnya dia pergi juga. TJ dan Andi terus ikut Mia ke rumpun buluh kuning. Makin hampir dengan kawasan buluh kuning tu, makin terasa cemas. Macam ada sepasang mata yang mengawasi gerak-geri mereka berdua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 169 dan 170, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Silalah subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Serah. Masuk waktu asar, Mia suruh solat dekat bilik solat je. Tapi hati-hati, jangan ada yang celupar mulut, kata Mia. TJ dan Andi saling berpandangan. Kata-kata Mia tu macam ditujukan pada mereka berdua. Mereka pun bergerak menuju ke bilik sebelah kanan. Bila berada dalam bilik tu, terasa sangat selesa. Ruang biliknya luas dan bersih, boleh muat lebih kurang 15 orang para jemaah. Lepas solat asar, TJ terus berlega-lega dalam bilik surau tu. Datuk dia baca Al-Quran, Tok Haji tengah berwirid, Andi pula baring terlentang dekat bucu surau. Dari penjuru sebelah kanan, TJ bergerak ke penjuru sebelah kiri. Ada beberapa keping sejadah yang tergantung dekat dinding, dan ada sejadah yang dilipat 3 segi serta ditindih dengan anak lesung batu. Terletak betul-betul bawah tingkap yang tertutup rapat. TJ tak sabar-sabar nak tengok rupa bentuk sejadah tu. Tanpa buang masa, TJ tolak anak lesung batu. Sejadah yang berlipat 3 terus ditarik dan dibentangkan atas lantai. Bila sejadah tu dibentangkan, TJ tengok ada potret harimau dekat sejadah tu. TJ terus perhati potret harimau tu dan terasa sepasang telinga dan matanya bergerak-gerak. TJ jadi gementar. TJ perhati datuk dia, Tok Haji dan Andi, semua dengan hal masing-masing. Cepat-cepat TJ lipat 3 sejadah tu balik, lalu ditindih dengan anak lesung batu. Kemudian perlahan TJ bergerak ke arah Andi sambil tenangkan diri. "Kenapa kamu nampak macam cemas je, Tamah?" tanya Tok Haji. "Tak adalah, saya macam biasa je. Kalau macam tu, akulah yang salah pandang," kata Tok Haji. Kemudian Tok Haji ajak mereka ke rumah khasnya yang terletak dekat sebelah kanan rumah batu besar tu untuk bermalam dekat situ. Bila masuk je rumah tu, tubuh terasa nyaman. Rumah papan 3 bilik tu ada ruang tamu yang luas. Ada sebuah meja bulat yang diperbuat dari papan jati, dikelilingi 4 kerusi rotan. Dekat tengah meja bulat tu ada patung harimau tengah tidur, dibuat dari tembikar. Tak jauh dari meja bulat ada meja 4 segi beralaskan cermin tebal. Dekat bawah cermin tu ada potret harimau dengan sepasang mata bersinar. Potret harimau tu nampak macam hidup. TJ rasa terganggu dengan potret harimau tu. Dia tarik kain tutup meja berwarna kuning yang ada bawah meja bulat dan tutup potret harimau Sumatera tu. Tok Haji nampak perbuatan TJ tu. Dia suruh TJ jangan usik meja tu sebab itu meja tulis bapak Semia. Kata Tok Haji, dulu meja kaca tu ditempatkan dalam rumah batu tu, kemudian dipindahkan ke sini. Sebabnya Tok Haji tak teruskan kata-kata dia tu. Dia renung muka Datuk TJ. Bila Datuk TJ anggukkan kepala, Tok Haji terus bercerita. Sebabnya Mia selalu nampak bentuk manusia yang menyerupai bapaknya tengah baca dan menulis dekat meja tu pada waktu tengah malam, terutama sekali pada malam Jumaat dan Isnin. Kadang-kadang dia nampak anak harimau
main atas meja tu. TJ segera beredar dari tepi meja 4 segi ke tingkap. Tok Haji menuju ke arah Datuk TJ dan Andi. Dari tingkap tu, TJ terdengar perbualan Datuk dia dengan Tok Haji. Sebenarnya Datuk dia tak sangka Tok Haji nak bermalam dekat rumah ni. Kata Tok Haji, dia cuma nak bagi pengalaman baru pada TJ dan Andi. Dia tak nak mereka berdua dengar cerita yang bukan-bukan, kemudian percaya dengan cerita tu, lalu dihebahkan kepada orang lain, sedangkan mereka sendiri tak tengok lagi. Sebab sebelum ni mereka berdua pernah bagi tahu Tok Haji yang mereka pernah dengar cerita-cerita pelik dan aneh dekat Kerinci ni. Jadi Tok Haji nak mereka tengok sendiri apakah cerita yang mereka dengar tu benar atau sekadar cerita saja. Lepas tu Tok Haji suruh Datuk TJ masuk ke bilik tengah untuk berehat. Dia pula tidur di bilik dekat pintu masuk. Tapi TJ dengan Andi, Tok Haji suruh tidur dekat anjung rumah batu tu supaya mereka berdua boleh tahu siapa Mia yang sebenarnya. TJ dan Andi kehairanan sambil renung Tok Haji. Tok Haji hanya tersenyum je. Datuk TJ terus melangkah masuk ke dalam bilik yang dihaskan untuk dia. Kemudian Tok Haji bawa TJ dengan Andi ke rumah batu tu semula. Sampai dekat rumah tu, Tok Haji suruh Mia bawa TJ dengan Andi melawat kawasan sekitar rumahnya. Ayah nak ke mana, tanya Mia. Aku nak berehat, lagipun mereka nak tidur dekat anjung rumah kamu, kata Tok Haji sambil melangkah keluar. TJ dan Andi terkejut sebab tak sangka Tok Haji buat keputusan macam tu. Mereka bertiga saling berpandangan, cakap dengan jujur, kamu berdua pernah dengar cerita yang pelik-pelik tentang aku, tanya Mia. Mereka berdua gelengkan kepala. Ayah tak cerita apa-apa? Tak ada. Mari. Mia terus bangun dari kerusi dan melangkah ke pintu. TJ dengan Andi ikut Mia dari belakang. Kalau jumpa benda-benda ganjil, jangan terkejut, kata Mia. Untuk melawat seluruh kawasan rumah batu lama tu, perjalanan dimulakan dari sebelah kiri halaman menuju ke kanan. Berjalan-jalan di kawasan rumah yang luas di bawah sinar matahari petang yang memancar memang menyeronokkan. Tapi sebagai manusia, TJ tetap berhati-hati. Kata Mia, keluarga dia percaya Mia ni dikawal oleh nenek dia sendiri. Dalam bahasa orang sini disebut opung. Tapi sejak tadi kami tak nampak nenek Mia, katanya Andi. Dia datang bila dipanggil, kata Mia. Kami nak jumpa Mia. Datuk nenek tak datang secara fizikal. Kenapa macam tu Mia? Datuk dan nenek saya dah mati. Hah? Seluruh sendi kaki terasa lemah, macam tak mampu melangkah. Mia, kita berhenti dekat sini, kata TJ. Mia pun berhenti dekat bawah pokok besar dan duduk atas batang kayu tumbang yang ada dekat situ. Masa tengah berehat tu, Andi suruh Mia ni berterus terang dengan mereka berdua. Mia pun terus dalam bercerita. Semua ahli keluarga percaya datuk nenek mereka keturunan manusia harimau. Bapa, emak, adik-beradik dan Mia memang manusia keturunan harimau. Kalau tak percaya, Mia ajak mereka berdua ke rumah batu semula. Mereka berdua pun setuju. Mia terus bawa mereka ke bahagian belakang rumah dan disuruh masuk ikut pintu dapur, bukannya ikut pintu depan. TJ semakin cemas. Kemudian Mia bawa mereka ke sebuah bilik di sudut ruang dapur. Dengan perlahan dia tolak daun pintu tu. Dalam bilik yang agak luas tu ada sebuah katil besi tilam yang ditutup dengan kain cadar berwarna putih. Ada percikan darah yang dah kering pada cadar tu. Kata Mia, ini bilik neneknya. Sejak dia mati, bilik ni terus kosong. Tak ada siapa yang nak duduk situ. Orang tua dan abangnya sendiri tak suka tengok bilik tu, kecuali Mia yang sekali-sekala datang jenguk dari luar. Dia tak berani masuk dalam. Penjelasan Mia tu membuatkan TJ dan Andi berundur 2-3 tapak ke belakang, tak nak mendekati dinding atau pintu bilik. Kesan darah di cadar tu darah siapa Mia? Mia tarik nafas dalam-dalam. Dia macam kurang senang dengan pertanyaan tu. Lama Mia menunduk renung lantai simen dapur. Akhirnya Mia bersuara. Kata Mia, cadar putih atas katil tu cadar kepunyaan nenek di saat-saat kematiannya. Kedudukan cadar tu tak diusik. Sebelum mati, nenek alami luka-luka di tubuh. Darah keluar tak henti-henti. Sebahagian dari darah tu terkena kain cadar. Peristiwa tu berlaku depan matanya sendiri. Masa tu umur Mia baru berusia 7 tahun. Nenek beritahu keluarga supaya mayatnya tak dikebumikan di tanah perkuburan umum. Mia masih ingat lagi kata nenek pada orang tuanya, tanam saja mayat aku di kawasan rumah kita.
cerita ni. Antara nenek dan datuk, siapa dulu yang meninggal dunia, Mia? Tanya Andi. Menurut cerita orang tua Mia, ayahnya mati jatuh gaung di sebuah gunung. Mayatnya terus hilang, tak dapat dikesan. Sejak kematian nenek, mereka sekeluarga selalu terdengar suara orang bercakap dalam bilik ni. Semua keturunan mereka buat kesimpulan suara tu adalah suara nenek dan suaminya. Begitulah Mia mengesahkan tentang sejarah bilik yang ada di sudut ruang dapur. Sekali pandang, keadaan bilik tu amat menyeramkan. Kemudian Mia ajak mereka berdua masuk ke dalam bilik misteri tu. Semuanya seperti keadaan asal. Berapa lama semua benda yang ada di sini dibiarkan macam ni? Tanya Andi. Mia sendiri tak tahu. Pertanyaan tu sebaiknya ditanyakan pada abang dia, sebab dia yang suruh Mia jaga dan pelihara semua benda-benda dalam bilik ni. 3 atau 4 tahun sekali abang Mia akan datang ke bilik ni. Dia ada urusan yang Mia sendiri tak tahu. Apa yang pasti, semua peninggalan nenek dan datuk jadi milik abangnya sebab dia orang lelaki. Disebabkan keadaan bilik agak gelap, Mia petik suis lampu di tepi dinding. Seluruh bilik misteri terang benderang. Mia melangkah dengan berhati-hati. Sedaya upaya dia cuba elak kaki atau tangan tersentuh sesuatu di lantai bilik. Dan Mia macam dapat satu petanda bila secara tak sengaja dia tersepak sesuatu di lantai. Kalau tadi dia nampak cemas dan takut-takut, tapi kali ni dia kelihatan lebih berani dan bersemangat. Tamah, Andi tengoklah sepuas hati. Mereka berdua pun berlega-lega dalam bilik misteri tu. Sebaik saja mereka berdua mendekati katil besi, lampu terpadam sendiri. Mia segera melompat keluar dan terus petik suis lampu di bahagian ruang dapur. Lampu menyala semula. Mia kembali ke bilik misteri dan cuba nyalakan lampu, tapi gagal. Mia nak pergi cari lilin, tapi TJ dengan Andi halang. Mereka berdua pegang pergelangan tangan kiri dan kanan Mia. Mereka tak nak Mia tinggalkan mereka lagi. Sama ada suka atau tak, Mia terpaksa berdiri bersama mereka berdua dalam bilik tersebut. Walaupun lampu di ruang dapur menyala, tapi cahayanya tak dapat menerangi atau sampai ke dalam bilik. Tiba-tiba terdengar suara orang perempuan merintih. Mia terpegun dan bagi tahu mereka bahawa suara itu adalah suara neneknya sendiri. Mereka berdua terus gementar. Bulu roma TJ mula meremang. Tak semena-mena, lampu di ruang dapur terpadam. Senja yang mula menjelma di luar menambahkan lagi kegelapan dalam bilik. Siapa kamu? Entah dari mana suara tu datang, kasar dan keras sekali. TJ pasti itu bukan suara seorang perempuan, tapi suara seorang lelaki yang TJ rasa bertubuh besar dan tinggi. Terangkan siapa kamu? Ulang suara tu. Saya dari keturunan Andak Kunta, terdengar suara Andi menjawab. TJ bertambah gementar. Dia tak nak sebut asal keturunannya. Suasana terasa sepi dan menyeramkan. Dalam keadaan gelap tu, TJ terasa macam ada sesuatu yang bergerak dekat tepi dia. Tak ada pertanyaan lagi dari suara tu, cuma yang terdengar suara macam orang mengeluh. Mia terus pegang pergelangan tangan TJ dengan kuat. Ya, sekarang aku dah kenal kamu. Ayah kamu pewaris dari Raja Kaya. Ya, memang tepat, Tok. Kawan kamu yang satu datang dari tanah seberang. Ya, Tok, dari negeri bernama Perak. Aku tahu dia tidak berbahaya. Aku tahu asal keturunannya. TJ terus tekaku. Badan mula menggeletar. Suasana dalam bilik tu terasa cukup menggerunkan. Ada bunyi orang berjalan dan sesekali TJ terasa kedua belah bahunya ditepuk dari belakang. Dekat dinding ada 2 cahaya memancar macam cahaya lampu picit. TJ rasa itu adalah sepasang mata harimau jelmaan. Akibat kemunculan 2 cahaya di tepi dinding, suhu badan Mia segera bertukar dari normal jadi panas. TJ berusaha lepaskan tangan yang pegang pergelangan tangan Mia, tapi tak berjaya. Terasa tangan macam diikat. TJ terpaksa tahan rasa panas yang amat sangat. Andi bersuara. Tok Nenek marah saya dan kawan datang sini. Tidak cucu Raja Kaya. Aku gembira kerana kamu mahu bersahabat dengan cucu aku si Mia. Suhu panas di badan Mia kembali normal. Rasa panas di tapak tangan terus hilang. Tok Nenek kenal rapat dengan Raja Kaya? Tanya Andi. Kata suara tu, secara bertentang muka mereka tak pernah kenal. Secara batin, ia kenal sekarang. Raja Kaya ada simpan harimau yang kemudiannya diserahkan pada ayah Andi. Apa tujuan kamu datang kemari? Tanya suara gaib tu. Tak ada apa-apa, sekadar untuk ziarah je, Tok, jawab Andi. Aku senang kamu dan kawan kamu datang ziarah kami. Aku harap perkenalan kamu dengan cucu kami akan berlanjutan.
Suara tu dah bertukar kepada suara seorang perempuan, lembut dan bersopan santun. Mungkin itu suara nenek Mia. Kata suara gaib tu lagi, sekarang mereka berdua dah tahu yang Kunta tu anak lelaki Dubalang Api, menantu kesayangan Raja Kaya. Keturunan Andi keturunan orang yang hebat-hebat belaka, lebih handal dari keturunan mereka. Jangan sia-siakan peninggalan nenek moyang kamu, katanya. Tapi sayang, Andi tak nak pelihara harimau yang ditinggalkan untuk dia. Kesian harimau warisan tu, dah jadi kurus kering, merayau-rayau cari tuan baru. Sedangkan orang yang berhak tak nak peliharanya. Bukan susah sangat nak jaga harimau tu. Makanannya 7 biji bertih. Bagi Andi, nak pelihara harimau gaib dalam dunia serba maju ni bukanlah sesuatu yang baik. Lagipun dia tak berminat dan tak nak bawa masalah pada diri dan keturunan dia nanti. Suasana dalam bilik terasa hening. Tiba-tiba lampu bilik menyala sendiri. Mereka berpandangan sesama sendiri. Kemudian TJ dan Andi renung ke arah katil besi. Mia renung ke ruang dapur. Tak ada apa yang berubah. Cadar putih tetap macam tadi. Begitu juga dengan 2 biji bantal tanpa sarung. Semuanya macam tadi. Kamu berdua dah dengar dan lihat kan? Mia tatap wajah mereka berdua. Tapi hati kecil TJ terus bertanya, betul ke suara yang dia dengar tu suara nenek Mia? Mungkin suara orang lain yang menyamar. Masa otak TJ tengah berputar fikirkan perkara tersebut, terasa macam kuku harimau cengkam batang leher dia dari belakang. Bila TJ tak fikirkan tentang suara tu, kuku harimau yang mencengkam batang leher hilang. Macam mana kalau aku bawa kamu berdua ke tempat lain? Tanya Mia. Mia nak bawa kami ke mana? Ikut saja. Mereka bertiga melintasi ruang dapur yang terang benderang menuju ke halaman bahagian belakang rumah yang dah disinari cahaya senja. Kemana kamu nak bawa kami, Mia? Tanya TJ. Kubur nenek aku. Hah? Kamu nak bergurau dengan kami, Mia? Tidak, aku serius ni Andi. Aku tak nak ke kawasan kubur waktu senja macam ni. Kalau kamu semua nak pergi, teruskan. Biar aku balik ke rumah Papan. Kenapa Tamah? Kamu gila nak pergi ke tanah kubur waktu senja? Nanti banyak bencana yang kami terima. Bukan di kawasan tanah perkuburan, Tamah. Habis nenek kamu dikubumikan di mana, Mia? Di kawasan rumah ni, tak jauh dari sini. Di bawah pokok bulu kuning, di bucu kanan kawasan rumah. Mia terus sambar pergelangan tangan kanan, tarik TJ menuju ke arah rumpun bulu kuning. TJ tetap tak nak pergi dan terus berdiri kaku. Mula-mula TJ berkeras lah tak nak pergi. Akhirnya dia pergi juga. TJ dan Andi terus ikut Mia ke rumpun bulu kuning. Makin hampir dengan kawasan bulu kuning tu, makin terasa cemas. Macam ada sepasang mata yang mengawasi gerak-geri mereka berdua. Keadaan hari yang semakin sama membuatkan suasana terasa amat seram. Mia percepatkan langkahnya. TJ semakin resah. Cuping telinga kiri dan kanannya macam disentuh benda bulat yang berbulu. Melangkah perlahan-lahan. Jangan bercakap dan bersihkan hati dari takbur. Kalau nampak benda ganjil, diam, kata Mia. Lebih kurang 10 hingga 15 langkah, mereka disuruh berhenti depan timunan batu-batu sungai dan gunung. Timunan batu apa ni, Mia? Tanya TJ. Inilah kuburnya, kata Mia. TJ perhati kawasan sekeliling. 2-3 kali dia ternampak macam harimau melompat-lompat, duduk mencangkung di tepi longgokan batu sambil main ekornya. Bila direnung tepat, bayang-bayang harimau tu memang tak wujud kecuali longgokan batu. Mereka pun hadiahkan Al-Fatihah untuk roh si mati. Mia masih berdiri, sepasang matanya merenung ke arah rumpun bulu kuning. Macam ada sesuatu yang diintainya dekat situ. Kubur Raja Kaya dan Dubalang Api macam ni juga. Agaknya keturunan manusia harimau mesti ditindih dengan batu sungai atau gunung, bisik Andi ke telinga TJ. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.